أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sidang ahli Jumaat yang dirahmati dan dimulai Allah sekalian, marilah kita sama-sama memperkuatkan iman kita dan berusaha meningkatkan lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan muttaqin yang mana Allah memberi janjian dengan kejayaan yang besar pada hari akhirat nanti. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang muttaqin itu adalah kejayaan yang besar. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, berita yang berhubungan dengan masalah tunjuk perasaan atau demonstrasi yang berlaku di beberapa buah negara Islam di Timur Tengah adalah merupakan berita yang sangat hangat pada hari ini kerana diberi perhatian oleh umat manusia di seluruh dunia. Bukan sahaja umat Islam kerana ada hubungan dengan saudara-saudaranya Islam di negara-negara Islam itu, tetapi umat manusia yang lain yang bukan Islam pun juga turut mengikuti perkembangan dan melihat apa yang berlaku di Timur Tengah atau lebih dikenali di negara-negara Islam di beberapa buah negara yang mana semua mereka boleh dikatakan menaruh kebimbangan. Bimbang takutnya, pertama yang bimbangnya kerana strategi yutasat negara-negara Arab Islam di sana. Terutama di segi ekonomi yang mana negara-negara itu mempunyai bahan-bahan minyak yang begitu banyak yang boleh menghantar kepada seluruh negara di dunia ini. Sehingga apa yang berlaku di sana sejak daripada bulan yang lalu sampai sekarang sudah menjejaskan dari segi harga minyak, yang mana minyak sudah naik harga beberapa bat yang menyebabkan susah hidup rakyat di negara-negara lain untuk menjalankan ekonomi mereka. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, apa yang berlaku di dalam negara-negara Islam, beberapa buah negara itu, apakah dia dengan sebab satu kezaliman daripada pemimpin mereka terhadap rakyat, atau dengan sebab suatu watanatam, suatu kebudayaan yang mana bila berlaku satu negara yang telah berjaya, rakyat menumbangkan takhta kerajaan mereka, terutama pemimpin atau presiden yang terpaksa keluar kepada luar negeri, maka mereka pun turut ambil contoh ini untuk melakukan tunjuk perasaan di negara mereka untuk menghalaukan
pemimpin-pemimpin mereka daripada kekuasaan atau pemerintahan. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, bila kita tengok apa yang berlaku, tunjuk perasaan di negara-negara itu, kita dapatinya bahawasanya yang rakyat tunjuk perasaan itu kerana mereka anggap mereka terwah. Kerajaan mereka tidak melakukan keadilan. Dalam arti kata zalim terhadap rakyat-rakyat mereka dari segi memberi kemudahan dan kesenangan dalam kehidupan mereka harian. Pada setengah-setengah negeri atau negara itu, rakyat hidup separuh daripada rakyat, setengah, lebih pada setengah rakyat itu hidup dalam keadaan miskin. Sampai pendapatan dia, raidai dia sehari-hari ni tak sampai $2 atau tak sampai 20 bat, 20 kok. Bagaimana mereka mau hidup hari-hari yang setengah-setengah orang ada anak bini yang ramah, dengan pendapatan 20 bat atau 50 bat sehari. Sudah tentu tidak cukup. Dalam keadaan rakyat, dalam keadaan kerajaan atau pemimpinnya mempunyai kekayaan yang besar dan banyak. Sehingga ada sumber berita katanya, satu orang pemimpin yang telah dihalau mempunyai harta benda sampai 7 miliar. Sedangkan rakyat ada 7 setel dalam tapak tangan mereka yang ia tunjuk dalam gambar. Tekah jauh langit dan bumi antara orang yang mengurus pemerintahan, program praktik dengan rakyat. Sedangkan kita lihat rancangan-rancangan mereka, nayubai mereka. Banyak yang membawa katanya peraca contoh mereka. Rakyat kena mari dulu. Maknanya kerajaan kena ambil berat kehidupan rakyat, terutama dari segi ekonomi dan melihat keadaan susah rakyat. Tapi apabila dialih pelaksanaan, dialihkan patibat ni tidak menjadi apa yang dijanji oleh kerajaan itu, setahun demi setahun, rakyat tunggu janji-janji kerajaan. Tapi tunggu dengan dalam keadaan hampa dan kosong saja. Rakyat yang miskin, miskinlah. Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Makan petang. Di mana janji-janji yang diberi dalam nayubai polisi kerajaan untuk membela rakyat dan memberi kesenangan dalam kehidupan rakyat? Tidak ada. Dan seorang-seorang yang hidup dalam tamnang, duduk dalam kuasa, siapa dekat-dekat dengan setengah korun. Ada setengah sampai 40 tahun lebih duduk di dalam tamnang jawatan dia. Tapi rakyat tidak berubah. Kalau hidup miskin, satu masalah, kadang-kadang setengah orang dia boleh sabar lagi. Makan tak cukup boleh sabar lagi, boleh butih orang. Tapi masalah-masalah hak-hak yang lain, hak kebebasan misalnya, tidak boleh nak tegur kerajaan, tidak boleh nak beritahu kepada kerajaan, tidak boleh nak minta tolong kepada kerajaan untuk meringankan kesusahan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Inilah yang menjadi masalahnya. Hidup tidak ada makan, boleh bersabar pada setengah-setengah ketika. Tapi hidup dalam keadaan hina, tidak ada kebebasan, tidak ada kemuliaan. Ini suatu peradan yang besar. Kerana setiap orang mau hidup mulia. Tidak ada siapa yang mau hidup hina. Kerana setiap orang manusia, Allah telah menetapkan ia adalah sebagai makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Siapa dia anak Adam? Bukan ayam, bukan itik, bukan lembu, bukan kerbau. Tapi anak Adam
ialah manusia semacam kita ini. Manusia semacam rakyat-rakyat yang sedang menjalankan tunjuk perasaan terhadap pemimpin-pemimpin dan kerajaan mereka itulah. Setiap orang mau hidup mulia. Walaupun makan tidak ada, makan yang kurang, minum yang kurang, tapi hidup mulia mesti ada pada jiwa seseorang ini. Ini yang masalah yang besarnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tanya, apakah tidak boleh seseorang nak memerintah, nak menjalankan dan menguruskan sesuatu negeri, negara, lama masanya sampai berpuluh-puluh tahun? Jawabnya, tidak mengapa kalau jadi presiden misalnya, atau jadi Perdana Menteri misalnya, sampai sekorun pun tidak apa lagi. Asalnya, pentadbiran kan barihan pratit, kan au cai sai to, pracacun, ia disapa kepada rakyat. Nabi kita SAW, baginda jadi pemimpin sampai 20 tahun lebih. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi Nabi SAW bukan seorang yang menjadi penggila kepada kuasa. Bukan seorang duduk dalam kuasa untuk mengumpulkan kekayaan-kekayaan untuk dirinya sendiri dan juga keluarga, sama ada anak-anaknya atau isterinya. Tapi Nabi SAW yang baginda duduk dalam kekuasaan atau dalam pengurusan hidup rakyatnya adalah untuk rakyat. Untuk membela hak-hak rakyat. Untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan untuk rakyat. Dan untuk menegakkan keadilan kepada rakyat. Di mana kezaliman yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Tidak ada celah. Tidak ada lubang kita nak cari. Tidak ada sebab. Tidak ada qamun. Tidak ada hipun yang kita nak cari, kata Nabi itu buat atam atau buat zalim terhadap rakyatnya. Bahkan Nabi adalah orang yang menegak keadilan. Sebesar-besar penegak di dalam masyarakat manusia di dunia ini. Pernah suatu masa Usamah bin Zaid berlakunya seorang yang mencuri, lalu bila orang curi dalam Islam ni, siapa syarat dia, kena kerak tangan. Itu hukum adil dalam Islam. Tapi seorang sahabat pemuda Usamah bin Zaid, dia cuba nak membelakan pencuri. Dia pergi minta kepada Rasulullah SAW supaya Nabi lepas dia, tidak jalankan hak ke atas dia, minta syafaat daripada Nabi SAW. Maka Nabi marah. Nabi tanya, atashfa'u ya Usamah fi hududillah? Apakah kamu mau minta tolong supaya lepas orang yang kena had daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Tidak cukup Nabi kata sebanyak itu, Nabi tambah pula, lau kanat Fatimah bint Muhammad, lau anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah, anak perempuan kepada Nabi Muhammad SAW, mencuri, nescaya aku sendiri yang memotong tangannya. Itulah sebesar-besar, seagung-agung manusia dalam menegakkan keadilan terhadap masyarakat manusia. Dan Nabi SAW bukan setakat tu, dia semangat kepada pemimpin-pemimpin supaya menjalankan keadilan kepada rakyat dia. Jangan cuba menzalimi, jangan cuba tidak ambil berat terhadap rakyatnya. Sehingga orang yang menjadi pemimpin yang menjalankan keadilan terhadap manusia adalah mendapat sebesar-besar kelebihan dan kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi SAW, Nabi sebut sab'atun
yuzilluhumullah fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapat kebahagiaan dan mendapat jaga air daripada api neraka. Mereka akan hidup di bawah teduh arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada teduh walau sedikit pun. Maka Nabi royak mula-mula sekalinya, iaitu imamun adilun. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Nabi tak ada sebut syabun nasya'a fi ibadatir rabbih. Nabi tak ada sebut dulu rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Nabi tak ada sebut orang muda yang hidup dalam didikan beribadat kepada Allah. Nabi tidak sebut seorang lelaki yang hatinya suka kasih kepada masjid sehingga dibanding semacam apa yang tergantung di masjid. Tapi Nabi sebut imamun adilun, pemimpin yang adil. Inilah kedudukan pemimpin yang adil yang diletak oleh Islam pada hari akhirat nanti bersama-sama dengan 6 golongan yang lain yang mendapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Islam mempunyai sejarah yang sangat indah sekali. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu yang pernah menjadi pemimpin atau jadi raja negeri di Hamas yang dilantik oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Puwa itu atau raja negeri itu namanya Sa'id bin Amir. Dia dihantar oleh Umar Amirul Mukminin kepada Hams di negeri Syria atau di negeri Syam pada masa itu. Tiba-tiba waktu dia pergi di sana, Umar minta kepada orang yang bertanggungjawab, tak ada minta daripada raja negeri tadi, supaya hantar nama-nama orang miskin. Hantar kepada dia nak cari bantuan dan pertolongan untuk membantu orang-orang miskin di negeri itu. Maka apabila sampai banci nama kepada Umar, terbacalah seorang daripada orang miskin. Namanya siapa dia? Sa'id bin Amir, puwa negeri itu sendiri. Itu pemimpin yang tidak rasuah. Pemimpin yang bukan memimpin dan memerintah rakyat untuk mencari kekayaan untuk diri dan keluarga. Suatu ketika lagi, umat dia pergi ziarah di Hamas itu. Lalu, umat dia tanya rakyat. Dia hipun rakyat-rakyat. Tanya, apakah yang kamu tidak suka kepada raja negeri kamu itu? Tolong kamu hadu kepada aku. Lalu rakyatnya sebut 4 perkara. Di antaranya, rakyat bangun rakyat kepada Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, raja negeri saya ini dalam sebulan dia tidak keluar untuk berjumpa dengan rakyat. Lalu Umar tanya raja negeri yang duduk dekat dia, Ya Amir, Ya Sa'id bin Amir, apakah benar rakyat kamu mengadu kepada aku, katanya kamu tidak keluar dalam masa sebulan untuk jumpa rakyat? Maka dia jawab katanya, aku malu nak beritahu kepadamu ya Amirul Mukminin. Saya ni masa sebulan terpaksa kena duduk dalam rumah. Kerana saya ada pakaian 1 cut saja. Sebulan saya kena basuh sekali. Itu pengaduan pertama. Maka Umar dia, okey tak apa. Kerana kesusahan raja negeri dia. Yang kedua, rakyat mengadu katanya, raja negeri kita ni, waktu malam dia tidak keluar untuk menerima pengaduan rakyat. Maka Amirul Mukminin tanya Sa'id bin Amir, benarkah pengaduan rakyat kamu? Dia kata, ya Amirul Mukminin,
saya telah menetapkan masa siang hari untuk rakyat. Siapa dia susah, siapa dia ada apa-apa pengaduan, marilah mengadu saya di waktu siang hari. Malam saya untuk Allah, untuk solat, untuk beribadat, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ada orang mengadu. Dua lagi. Tapi pada cukup dua tu nak ayat kata, Raja negeri pasal ni di mana kita dapat di dunia ini? Ada kedak lagi pemerintah, pengurus urusan rakyat yang ada kain pakaian dia sejuk dan dia waktu syahri untuk rakyat, waktu malam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dunia ini? Barangkali sejarah ini tidak berulang kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala saja. Sidang hadirin ahli jemaat yang mulia, kita dalam menghadapi cabaran-cabaran di zaman sekarang, banyak sekali cabaran, terutama cabaran daripada pemimpin dan ketua-ketua negara yang mana mereka melaku dengan cara sewinang-winang, cara tidak betul terhadap rakyat, mencari kemaslahatan untuk diri dan juga untuk keluarga supaya mereka mendapat menjadi orang yang berkuasa. Kita perlu ingat bahawasanya siapa-siapa yang zalim, Tuhan tak beri berkat dalam hidup dia. Walau dia hidup menjadi pemerintah, walau dia hidup menjadi penguasa, walau dia hidup menjadi orang besar sekalipun, maka Tuhan tidak beri berkat dalam hidup dia. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim AS. Pada suatu masa, Allah Subhanahu wa taala dia coba Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dia dapat sempurnakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada tu Allah taala kata, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku mau jadi engkau sebagai pemimpin kepada manusia. Lalu Nabi Ibrahim dia ingat kepada anak cucu dia, dia kata, wa min zurriyati, adakah anak cucu saya boleh juga untuk jadi pemimpin ya Allah? Allah menjawab, la yanalu ahdi zalimin. Janji aku untuk menjadi pemimpin kepada siapa-siapa saja daripada anak cucu kamu, dengan syaratnya orang itu bukan orang yang zalim. Orang zalim mai misit. Kunti atam mai misit ti cak pen punam. Leka pen pukrom to manusia cak tak boleh. Sebab ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita lihat mengapa mereka dapat menjadi pemimpin sampai berpuluh-puluh tahun, hampir-hampir separuh korun dan abad. Itu adalah tempoh masa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi SAW dia bersabda dalam hadisnya, dia kata, innallaha la yumli lizalim. Sesungguhnya Allah Taala akan beri tempoh masa kepada orang zalim. Boleh duduk lama dia. Begitu juga orang kafir sedap duduk lebih pada orang Islam lagi dia hidup. Kita kena ingat tak sewa-sewa simpah, kerana dia adalah tempoh masa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia dapat melakukan dengan sejahat-jahat tindakan dia, sejahat-jahat fangar dia dan sejahat-jahat perbuatan dan amalan dia. Lepas tu Tuhan nak tarik kelik. Fa iza akhazahu, apabila Tuhan ambil dianya, lam yuflithu, Tuhan tak lepas sama sekali. Iaitu Tuhan turun bala azab. Kalau tidak dunia, kita jangan lupa kita orang mukmin ni ada satu janji Tuhan lagi yang benar, yang adil, iaitu di akhirat nanti. Maka kita jangan rusing pun. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kita rusing, sesungguhnya Allah bersama, tolong kita dan bantu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah Islam semuanya. Jangan kamu turut langkah-langkah syaitan.
Karena syaitan itu adalah musuh yang ketat bagi kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu was sami'ul alim. Fastaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa'lamu anna Allah yuhibbul muttaqin. Sidang hadirin ahli jemaat yang dirahmati dan dijaga oleh Allah sekalian. Mari kita sama-sama berdoa supaya perjuangan umat Islam untuk menuntut hak-haknya, keadilan daripada pemerintah-pemerintah mereka itu, supaya Allah kabulkan doa mereka dan diterima amalan-amalan mereka. Kita kira bahawasanya perjuangan mereka, kerja-kerja mereka untuk mencari kebenaran dalam hidup mereka, itu adalah suatu perjuangan yang besar. Kerana Nabi SAW, dia bersabda dalam suatu hadis yang sahih. Dia kata, afdalul jihad kalimatu haqqin, atau fi riwayatin kalimatu adlin inda sultanin jair. Sebesar-besar, seafdal, sebaik-baik jihad perjuangan ialah perkataan yang benar, perkataan benar atau perkataan adil. Termasuknya minta keadilan daripada seorang pemerintah yang zalim. Itu sebesar-besar perjuangan. Nabi dia buh satu jihad dalam bahagia jihad dalam Islam, iaitu minta kebenaran, minta benda baik, molek hak rakyat kepada sultan, pemerintah, orang yang kuasa tapi dia bersifat dengan jair, zalim, yang zalim. Itu sebesar-besar perjuangan. Sebab tu mereka rela kadang-kadang sampai terkerbel mati, sakit tak kena kira dah. Hari ni seperti mana berlakunya akhir sekali perkembangannya, sampai 1000 lebih telah kerbel mati dan sakit. Kadang-kadang sakit di hospital, mati, ditaruh hospital, dicuri supaya akal orang mati itu tidak dicek oleh orang-orang yang mau cek akan akal yang besar, yang mati dengan sebab minta keadilan dengan cara silmi, dengan cara damai, tak ada senjata apa, jalan minta akad tangan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil tunjuk perasaan yang disyarakkan. Tapi kita kena ingat juga, kita nak sokong hak molek. Kalaulah mana-mana jamaah kelum kumpulan yang dia itu tunjuk perasaan, kemudian merusakkan harta benda, sama ada hak rakyat atau hak kerajaan, maka itu bukan tunjuk perasaan yang disyarakkan. Bahkan inilah yang diharamkan oleh pendapat ulama yang mengatakan tunjuk perasaan tidak boleh dalam Islam. Tapi yang pendapat tengah-tengah boleh bila dia tunjuk perasaan nak menuntut perkara yang benar, keadilan dan hak-hak yang disyarakkan, dengan syarat tidak membuat rusak, dengan syarat tidak campur gaul lelaki perempuan, dengan syarat tidak menjejaskan ibadat kepada Allah. Misalnya kalau tunjuk perasaan, siapa tinggal semaya, tidak semaya, tidak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu maka haram, tidak boleh sama sekali. Dan juga kalaulah guna perkataan
maki maung terhadap orang lain, mengupak terhadap orang lain, maka tidak dikecualikan. Walaupun kerana nak menutup kebenaran, keadilan sekalipun, maka pesan ini adalah pesan yang tidak disyaratkan oleh Islam kita. Islam kita agama yang sangat baik sekali. We ada molek, nak minta molek, nak berjalan belagak pun belagak we molek. Jangan we ada rusak kepada orang atau panggil lambut sikit orang lain tidak boleh. Lebih-lebih lagi sabsin, nah orang lain yang bukan hak kita, siapa dia tu rugi dalam hidup dia. Maka itu juga panggil satu kezaliman. Kita nak care zalim dengan zalim ni, mai dah dekat sama sekali. Supaya kita kena sahih, tapi kita gimbal orang sahih mari wabak kita pula, maka itu tidak boleh sama sekali dalam Islam kita. Oleh itu sidang hadirin yang dikasihi sekalian, mari kita hidup cara sederhana. Cara ambil dasar Islam mai pakai, maka hidup dunia ini akan timbul kedamaian dan akan timbul keselamatan, sama ada pada nyawa kita dan juga pada harta benda kita. Mari kita banyak mengucap selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari, terutama pada hari Jumaat kita perbanyakkan. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa ahlikil kafarata wal mulhidin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadin muhtadin ghairu dhalin wala mudillin silman li awliyaik wa harban li a'daik. Allahumma ij'alna mu'minin sadiqin muslimin muttaqin salihin ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana warham mautana wa ankis mustad'afina wansur mujahidina fi sabilika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.